Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Terima kasih kerana menonton video bimbingan industri terbitan Center for E-Learning and Teaching. Dan video bimbingan ini diterbitkan khas dan khusus untuk para pelajar dan pensyarah di Politeknik Metro. Dan untuk itu, saya Fariza Isa. Saksikan video ini. Yang bakal bergerak aktif bermula tahun 2015 bakal memberi pengususan dan perkembangan pelancongan yang menjurus kepada kesenian, kebudayaan dan warisan negeri Selangor. Pembentukan kelab ini masih lagi bersama dengan kami. Sudah tengok video tadi, iaitu sedikit sebanyak tentang pengacaraan majlis. Dan bersama saya pada hari ini iaitu Encik Syaiful Azli. Selamat datang, Cik. Ya, terima kasih. Terima kasih saya ucapkan Cik Fariza, dan terima kasih saya ucapkan pada Politeknik Metro Kuala Lumpur kerana menjemput saya. Saya bagi jutaan penghargaan lah. Terima kasih dengan sesi. So apa pun ini mengenai pengetahuan, ini mengenai ilmu. So saya rasa ini merupakan satu peluang untuk saya berkongsi ilmu dan juga pengalaman kepada semua pelajar-pelajar politeknik khususnya. Khususnya para pelajar kita di luar sana. Baiklah, kita bercakap pasal pengacaraan majlis. Baik. Sesuatu yang is a in thing for students nowadays. Apply je event management. Jadi boleh ceritakan sedikit sebanyak tentang the industrial punya view. What is event management? Okay, bila kita cakap pasal event, acara, bila cakap pasal acara ni, dia punya konsep dan dia punya prospek tu sangat besar. Tidak semestinya bila cakap pasal acara ni mesti satu function yang begitu formal. Sebab kita kena terima dekat Malaysia ni kita ada 4 prospek, which is majlis rasmi dan formal, majlis rasmi tidak formal, majlis formal tidak rasmi, majlis tidak formal tidak rasmi. So boleh kata pelajar-pelajar ni dah banyak mula memilih pengurusan acara. So mereka lihat apa yang berkenaan paling dekat dengan pelajar, paling dekat dengan mereka, di mana mereka selalu melibatkan diri pada hari Sabtu dan Ahad, terutamanya di Malaysia ni. Kalau kita tengok trend dia adalah kepada acara, konsertnya, karnivalnya, programnya, road tournya dan sebagainya. So mereka melihat dari situ, di mana pelibatan dengan acara ni adalah boleh mengembangkan lagi. Satu adalah connection mereka, kawan-kawan mereka, dan of course bila cakap pasal acara ni, trending hari ni mesti nak bergambar. Mesti nak bertobus, nak check in kat sini. Mesti nak check in dekat sini. So saya dah sampai, anda bila lagi untuk acara ni kan, dan sebagainya. Kalau kita tengok banyak setiap negeri, even di Malaysia, even tahun ni pun adalah tahun festival Malaysia, which is MyFest 2015. Kalau dekat Selangor, tahun melawat Selangor 2015. So pelbagai acara yang dilangsungkan, tidak semesti pelancongan saja, tapi acara-acara yang bercorakkan belia dan sebagainya. Okey, baiklah. Bercakap pasal majlis kan, what Encik Syaiful berkata tadi, sesiapa saja boleh buat majlis, event, sesiapa boleh buat. Jadi to be a professional event planner like you are yourself for My EL event, My ENL event. Yes, My ENL event. Okey, apa kriteria yang diperlukan untuk menjadi seorang event planner? Okey, tengok balik My ENL itself, ENL itself which is express and love towards an event sebenarnya. So that's why saya letak ENL event, which is express and love. Dan di mana buat event ni dia perlu ada penjiwaan. Semua orang boleh buat, tapi sejauh mana kekuatan yang mereka ada. Suka saya definekan event ni dalam EVENTS tu, which is siapa yang involved as a event organizer. First, E yang pertama adalah endurance. Kita kena terima siapa yang minat buat event ataupun suka pada acara ni, mereka perlu ada endurance yang sangat tinggi. Reason dia bila nak prepare event tu 1 jam saja. Kita kena terima dalam event industri, siapa yang kekal dalam event industri ni, event tu 2 jam je, 1 jam setengah je, tapi preparation dia bagaimana, berminggu-minggu, mungkin berbulan-bulan sebelum, bila melibatkan mengenai sponsor. Possible untuk preparation tahun yang akan datang, possible. Sebab kalau it's a continuous event, yes, tengok kepada scale. Sebab event ni saya boleh pecahkan kepada ada yang mini scale, which is a small scale, pertengahan, mid market, dan bila time for big event, so ia melibatkan international, which is involvement from people from other countries, datang ke Malaysia, datang ke sini to involve dalam acara yang kita anjurkan. That's the best thing lah. Dan seterusnya kalau kata V, which is huruf V tu, saya suka discutkan pasal variation. Macam tadi cakap, pelajar sekarang ni suka nak variasi, ya. Sebab mereka suka pada variasi, mereka tak boleh tertumpu pada satu saja acara, kan. Even sekarang ni tengok, bila acara perkahwinan sebagai contoh, wedding event, so berbagai-bagai tema yang ada.
Even baru 2-3 minggu lepas saya tengok, which is dia naik beca di kampung, so dia bawa brand Liverpool tu. Kerana dia minat pasukan bola sepak tersebut. So as part ni, so jadi viral to the Facebook dan sebagainya. Trend lah kan. So another trend, which is kebanyakan pada mereka suka kepada trend-trend terkini. Pelamin yang nak macam ni, ada yang nak fresh flower dan sebagainya, sebab bergantung kepada, sebab kita kena terima manusia ni dia ada needs and wants tu. When it come to the marketing punya topik, so needs of course lah, then when it come to the wants tu, wants tu kepelbagaian. So kita dalam bidang perkhidmatan, even dalam bahagian acara, kita terlibat dalam service line. So kita kena terima, kita ni cuba to minimize yang mana, kita to maximize yang mana, kita to maximize the wants tu, kan? Kalau contohnya konsep yang senang lah, kalau kata kita nak minum kopi, kita bancuk je kopi kat dapur, contoh kan, bancuk kopi kat dapur. Tapi when it comes to the variation of event, kita nak kepelbagaian rasa kat kopi tu, pelbagaian rasa. So mungkin kita nak lebih prestige, event kita tu lebih naik ataupun lebih to the upscale, so kita mesti nak duduk minum kopi dekat coffee shop. Yes, Starbucks. Starbucks sebagai contoh. Kalau kopi tu berharga RM1 saja, tapi kita sanggup to spend another $10, RM10 Malaysia untuk minum di Starbucks. Which is we are not buying the coffee, tapi sebenarnya kita tengah beli dia punya brand tu, the brand itself. That part. Okay, saya dah sampai B tadi kan. So E seterusnya tu, E seterusnya ni exercise. Not this exercise kan? Exercise. When it come to the endurance, you ada setengah masa bila dalam acara ni kita kena berlari. Kita kena terima, kita kena berlari, kita kena bergerak pantas, kita berjalan seperti nak kejar komuter atau kejar LRT. So exercise, it's all about exercise. So kita kena sentiasa pastikan bila kita dalam event ni, kita pastikan selain pada event, kita punya health punya issue dan juga kita punya health punya condition pun dalam keadaan yang kita. And sebab when it come to the event, of course semua bidang dalam service line ni ada stress level dia, ada tekanan-tekanan dia, tapi bagaimana you nak manage tekanan tu dan sebagainya. Then N, which is saya lebih suka cakap pasal N ni adalah national. Setiap acara yang kita buat, setiap tema yang kita nak buat, setiap variation dalam event yang kita nak sampaikan, mestilah bergantung kepada rules and regulation yang ada pada negara tersebut. Contohlah, tak kira lah kalau kita konteks pada Malaysia, kesesuaian dekat negeri tersebut, adakah sesuai venue yang kita nak pilih, kan? Kita nak buat ini satu sports event sebagai contoh, satu acara event sukan, event sukan, tapi di manakah lokasi kita, adakah sesuai, ataupun kita nak buat wedding konsep event, ataupun kita nak buat expo. Kalau kita nak buat expo, kita nak target mungkin 1,000 crowd, 2,000 crowd, lebih pada tu. Tapi bagaimanakah accessibility, mereka menggunakan transport untuk datang ke you punya event, bagaimana accessibility sebagai contoh, capacity location dan sebagainya. And then next, T ni is go for the dia ada pelbagai variasi lah. T ni, cakap pasal T ni, saya lebih suka dari segi touch ya, jangan salah faham touch yes. Touch is all about the touch human with human, man to man lah. Kita ada networking. Kalau N tadi pun saya boleh suka kaitkan pasal networking. Bila kita buat acara, bila kita buat program activities, event dan sebagainya, kita akan jumpa ramai sangat orang. Hari ni kita jumpa event, hari ni kita jumpa orang ni, besok kita jumpa orang ni, besok kita jumpa different chapters dan sebagainya. So it's a touch, which is kita ada interaction, which is communication dan juga public relation antara semua. Mungkin antara kita dengan visitors, kita dengan suppliers, kita dengan organisers, kita dengan host venue, kita dengan VVIPs. So public relation kat situ. Then S yang last ni of course services. Perkhidmatan. Macam the core of the whole thing, yes, right? so perkhidmatan kita terima, this is industry which is intangible. Satu benda yang kita tak boleh jual, ini meja. Kita tak boleh kata industri kita meja ni okey, diorang boleh rasa, diorang boleh pegang, diorang boleh tengok tebal dia macam mana dan sebagainya. But kita under service line, kita kena terima dalam service industry, kita tak boleh memuaskan hati semua orang. Kita kena terima benda tu. But bagaimana kita act, and we are using, depends on the company or organisation, mungkin dia nak using of yield management, how we try to minimize the complaint. Saya rasa that's why each of the company or organisation mesti ada customer service. Mereka mesti menerima komplain. Saya suka menerima komplain tu kerana komplain tu akan memberikan you untuk lebih baik lagi.
Dan saya rasa setakat ni tak ada lagi yang tidak ada komplain yang tidak masuk minor komplain. Saya rasa tidak ada lagi company yang kata mereka adalah the best organizer. Kita 100% accurate, tak ada any complaint dan sebagainya. No, kita kena terima because kita kena, when it come to the service line, it depends on different needs and different wants. Kita nak memuaskan hati orang tu, especially bila melibatkan benda perkhidmatan. And then something abstract. Yes. Some people may say okay, so other people may say no, kan? Yes. So it's abstract. It's like macam kita bawa event dekat museum. Bukan semua orang suka pergi museum. Exactly. I do it myself. Tapi mungkin ada orang memang suka on the historical dan sejarah tu. Tapi bagaimana kita as a event organizer, kita nak pastikan orang pergi museum balik. So sekarang ni kita buat pergi museum waktu malam pula. So mungkin dia dah biasa pergi waktu siang. It's like macam mana zoo. So previously kita pun dah mula kurang nak pergi ke zoo negara ke zoo mana-mana lah dan sebagainya. Tapi how they are tackling back the crowd untuk datang balik, audience to come. So by creating satu event kat situ dan juga dia buat pada waktu malam. Dan people datang balik ke zoo dan sebagainya. The grand one, I think semua orang bercakap pasal media. Okay. Kita nak NST datang, kita nak TV3 datang, RTM datang, but tak siapa datang. So macam mana? Okay, saya tengok trend last 2-3 tahun untuk pengurusan acara, kita memerlukan sokongan mungkin kalau kita as a new event organizer ataupun mungkin kita from the university atau campus dan sebagainya, mungkin kita tak cukup repo dengan media. Kadang-kadang orang kata, oh tak boleh lah, saya tak ada contact lah dengan media dan sebagainya. Okay, kita kena terima media di Malaysia, kita hantarlah, kita tahu event kita pada bulan depan, kita hantarlah hari ni surat kita kepada ketua biro utusan Malaysia ke Harian Metro ke apa dan sebagainya. Mereka akan bagi result 1 hari sebelum event. Betul. Reason dia adalah kenapa ketua biro akan walaupun mungkin itu adalah kakak kita ke yang salah seorang press media orang dalam yang akan datang. Tapi mungkin tiba-tiba ada last minute, ada satu emergency ke berlaku banjiran yang dia kena laporkan juga dan sebagainya. Itu kita kena terima. Tapi apa yang berlaku sekarang ni, as a event organizer, kita boleh plan untuk soft launch. Politeknik ke apa, soft launch. Soft launch di mana kita boleh panggil dan kita minta lah bantuan siapa yang kita boleh kolaborasi, especially daripada kerajaan dan sebagainya. Tengoklah pada industri apa dan sebagainya, jabatan apa yang boleh untuk bantu panggil. Dan bila media ni mungkin ada kepentingan di situ. Saya bagi satu contoh, So mungkin saya nak buat satu, insyaAllah akan datang untuk satu treasure hunt, tapi menggunakan mountain bike. Okay, mountain bike treasure hunt di Taman Botani Negara Shah Alam. So apa yang berlaku, saya nak kena buat soft launch tu. So saya memerlukan repo daripada Tourism Malaysia Selangor ataupun siapa yang berkait dalam tourism di negeri Selangor, untuk mereka juga membantu menjemput sama dalam soft launch tersebut. Reason dia adalah kerana acara saya berkenaan dengan kepentingan industri kepada mereka, dan mereka adalah jabatan yang mempromosikan acara saya nanti. So apa yang berlaku kat situ, mereka juga boleh membantu dari segi repo ataupun jemputan kepada pihak media. Mungkin setakat itu saja boleh kita nak kongsikan bersama dengan Cik Syaiful. Masa pun mencemburui kita. Jadi mungkin kita akan jumpa lagi lepas ini, insyaAllah, Cik. Terima kasih sekali lagi. Macam cakap tadi lah, sekali lagi jutaan terima kasih yang penghargaan kepada Politeknik Kampus Metro Kuala Lumpur. Terima kasih Cik Farizah. Okey, untuk itu sekadar ini saja kita bersama dengan Cik Syaiful. Berjumpa lagi selepas ini. Bye.